Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan tajuk kami iaitu kes pembuangan bayi di Malaysia. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Pembuangan bayi adalah isu yang sangat serius dan harus ditangani dengan segera. Dari segi falsafah, pembentukan akhlak dan moral adalah agenda utama dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimanapun, isu ini adalah bertentangan dengan akhlak dan moral seseorang itu. Pembuangan bayi ini boleh dikatakan seperti suatu jenayah. Ia terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Ramai remaja yang mengandung di luar nikah terpaksa membuang bayi mereka terdesak kerana akibat malu dan takut akan akibat yang bakal ditanggung. Di Malaysia terdapat beberapa undang-undang untuk mencegah dan melindungi pembuangan bayi. Antaranya adalah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu Akta 611 di bawah peruntukan Seksyen 17 dan 46. Bahawa anak-anak yang dibuang akan dilindungi dan akan dijaga oleh ibu bapa bolehlah mendapatkan bantuan atau nasihat mengenai anak mereka sekiranya mendapati anak mereka tidak mengawal diri dan anak itu akan ditahan di bawah mahkamah. Peruntukan Undang-Undang Jenayah Malaysia iaitu Penal Code juga menjatuhkan hukuman 20 tahun kepada pembuang bayi. Namun, peningkatan kes pembuangan bayi ini tetap meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik, terdapat sejumlah 946 kes pembuangan bayi direkodkan. Rekod ini menunjukkan sebanyak 91 kes pada tahun 2010, 98 kes pada 2011, 89 kes pada 2012, 90 kes 2013 dan 103 kes pada 2014. 111 kes pada 2015, 115 kes pada 2016, 120 kes pada 2017 dan 128 kes pada 2018. Berdasarkan statistik ini, negeri Selangor mencatatkan jumlah kes yang tertinggi iaitu sebanyak 221 kes dalam tempoh 9 tahun. Dapati individu yang membuang bayi gemar menjadikan kawasan perumahan sebagai lokasi melakukan kegiatan itu berdasarkan 266 kes dilaporkan. Selain itu, suspek didapati gemar membuang bayi di dalam tandas iaitu 108 kes. Dalam pusat pembuangan sampah adalah 89 kes. Masjid dan surau adalah 62 kes. Loji dan pusat kubuhan adalah 63 kes. Tepi kedai dan bangunan adalah 54 kes. Tepi jalan adalah 50 kes. Dan semak 37 kes. Sekarang saya ingin berkongsi objektif kajian kita. Pertama, kajian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kes pembuangan bayi di Malaysia. Selain itu, kita juga perlu mengetahui apa yang menyebabkan peningkatan kes pembuangan bayi di Malaysia. Adakah disebabkan oleh kurangan pendidikan agama, kurang kasih sayang keluarga, tiada pendirian dan tidak berfikir kesan akan berlaku ataupun disebabkan punca lain yang berkaitan. Objektif ketiga iaitu kesan pembuangan bayi. Adakah mencecaskan masa depan bayi? Kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa, keruntuhan institusi keluarga dan sebagainya. Tambahan pula, bagi mengetahui pandangan terhadap peranan masyarakat dalam usaha menenangi isu peningkatan pembuangan bayi di Malaysia. Metodologi kajian iaitu sumber rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami dalam menyiapkan tugasan ini. Akibat COVID-19 yang telah melanda negara kita, kumpulan kami tidak dapat menjalankan penyelidikan secara lapangan. Sebagai contoh, mengadakan temu bual secara bersemuka. Bagaimanapun, kami telah membuat dua cara iaitu mengadakan satu survei di atas talian dan menganalisis data. Okey, baik. Untuk kaedah survei, kami telah pun mengedarkan beberapa soalan melalui Google Form kepada seramai 30 orang responden. Dan soalan-soalan di dalam Google Form tersebut telah pun merangkumi punca, kesan dan langkah dalam isu pembuangan bayi di Malaysia. Dan data-data yang kami terima dalam Google Form tersebut telah kami kumpulkan dan kami rekodkan. Okey, untuk langkah kedua iaitu menganalisis data. Data-data yang kami kumpulkan tadi telah pun kami analisis dan kami lampirkan di dalam bentuk cartapai untuk tujuan perbandingan data. Punca pembuangan bayi.
So, punca pertama ialah kurangnya didikan agama. Kerana didikan agama ini adalah perkara yang perlu diberi kepada anak-anak pada peringkat awalnya. Dengan didikan agama ini, mereka boleh memikir hal ini boleh mempengaruhi perbuatan anak-anak sepanjang masa. Sekiranya mereka kurang didikan agama atau tidak menerima didikan agama langsung, mereka lebih gemar untuk melakukan apa sahaja perkara yang tidak berlandaskan agama, iaitu melakukan zina, dan perkara ini boleh mengakibatkan pembuangan bayi. Yang kedua ialah kurang kasih sayang keluarga. Kasih sayang keluarga amat penting untuk membentuk anak-anak yang bijak, menjaga maruah diri dan maruah keluarga. So, tanpa kasih sayang keluarga, mereka akan merasa diri mereka terabai dan gemar melakukan hal-hal sendiri. Perkara ini juga akan mengakibatkan para remaja tersebut lebih gemar untuk melakukan perkara-perkara yang buruk seperti melakukan seks bebas, dan benda ini boleh mengakibatkan bertambahnya kes pembuangan bayi. So, di samping itu, tiada pendirian diri dan tidak berfikir kesannya. Golongan remaja ini tidak ada pendirian diri dan kebiasaannya tidak memikirkan kesan sekiranya mereka melakukan suatu perkara. Seks bebas juga adalah faktor utama yang menjadikan punca pembuangan bayi ini, tetapi semuanya bermula daripada para remaja sendiri. Pendirian yang kuat dan sering memikirkan kesannya akan mendorong mereka untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak diingini. Punca seterusnya ialah tidak menjaga diri dan gaya pakaian. Budaya menjaga diri dan pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah salah satu cara yang dapat menghalang pembuangan bayi berlaku. Punca pembuangan bayi akibat tidak menjaga imej dan penampilan diri yang sopan menyebabkan berlakunya kes jenayah seperti kes rokol dan akhirnya menyebabkan pembuangan bayi. Seterusnya ialah pergaulan bebas. Gejala sosial boleh berlaku dalam kalangan usia individu yang muda. Punca pembuangan bayi akibat berlakunya pergaulan bebas dapat diatasi sekiranya ibu bapa memantau pergaulan dan perkenalan anak-anak dan kawan-kawan mereka. Pembuangan bayi juga boleh berpunca daripada terlibat dengan kes jenayah. Kes jenayah lain seperti pengaruh dadah yang melibatkan para remaja bakal terjerumus sehingga mereka menyebabkan kes pembuangan bayi. Sebagai contoh, sekiranya seseorang terlibat dalam gejala sosial seperti dadah, mereka juga mungkin terlanjur dan menyebabkan punca pembuangan bayi. Kes jenayah lain seperti penculikan, rogol dan sebagainya. Di samping itu, punca lain adalah terdesak kerana wang dan harta. Disebabkan wang dan harta kekayaan, ramai remaja serta wanita lain sanggup menggadai maruah mereka. Akhirnya, kes pembuangan bayi berleluasa. Punca adalah mereka terdesak kerana kekurangan wang dan harta sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk memiliki perkara tersebut. Kesan daripada kes pembuangan bayi di Malaysia. Kesan yang pertama ialah kesan kepada bayi yang dibuang tersebut. Walaupun bayi itu bernasib baik dan diselamatkan, tetapi masa depan bayi itu tetap akan terjejas. Dalam hal ini, bayi itu akan dipandang rendah dan dihina oleh masyarakat setempat. Bayi itu juga akan mengalami masalah identifikasi kerana akan dikategorikan sebagai anak haram atau anak luar nikah. Selain itu, bayi yang diselamatkan itu juga akan kehilangan kasih sayang disebabkan kehilangan sifat kemanusiaan seorang ibu bapa. Bayi pula yang menjadi mangsa dan menyebabkan bayi yang baru dilahirkan tidak berhak untuk mendapat kasih sayang daripada ibu bapa kandung mereka. Kesan yang seterusnya ialah kesan kepada ibu yang melahirkan bayi tersebut. Keadaan badan ibu bayi biasanya lemah dan bercedera kerana cara melahirkan anak yang tidak tepat. Dalam hal ini, kesihatan badan ibu bayi akan terjejas kerana melahirkan bayi tanpa kesediaan yang rapi akan menyebabkan badan dijangkiti kuman serta kehilangan darah yang banyak. Lain daripada itu,
Kesihatan mental ibu bayi juga akan terjejas kerana mengalami gangguan emosi disebabkan melanggar undang-undang agama dan prinsip sebagai manusia. Ibu bayi akan sentiasa rasa amat menyesal dan bersalah terhadap perbuatannya yang teruk itu. Selain daripada kesan-kesan yang disebutkan oleh Jenny tadi, kesan kepada institusi kekeluargaan juga merupakan kesan pembuangan bayi. Kesan kepada institusi kekeluargaan ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Kebahagiaan dan keharmonian dalam keluarga akan hilang dan pergaduhan akan berlaku antara ibu bapa bersalah. Ibu bapa bersalah akan menyalahkan sesama diri kerana mereka tidak mendidik dan memelihara anak mereka dengan baik sehingga anak mereka membuang bayi. Seterusnya, keluarga itu akan didiskriminasi oleh orang sekeliling. Mereka akan dipandang rendah oleh orang lain. Hal ini kerana dipercayai bahawa anak mereka yang terlibat dalam kes pembuangan bayi adalah dipengaruhi oleh keluarkan dan pendidikan oleh ibu bapa. Selain itu, pembuangan bayi membawa kesan kepada negara dengan menjejaskan imej negara. Pembuangan bayi merupakan salah satu jenayah kerana bayi juga mempunyai nyawa dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh itu, berlakunya kes pembuangan bayi menunjukkan Malaysia tidak dapat mengatasi jenayah ini dan undang-undang negara tidak diperkasakan. Hal ini juga menunjukkan pendidikan negara kurang baik lalu menyebabkan ibu bapa tidak bertanggungjawab membuang bayi. Akhir sekali, kesan pembuangan bayi ialah meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Hal ini kerana pihak kerajaan perlu menetap bayi-bayi yang dibuang di rumah kebajikan dan menampung perbelanjaan mereka. Langkah-langkah mengatasi kes pembuangan bayi. Langkah pertama bagi mengatasi kes pembuangan bayi adalah dengan memperbanyakkan projek peti pelindung bayi. Peti pelindung bayi ini digelar sebagai Baby Hatch. Baby Hatch ini dilengkapi dengan kamera litar tertutup, tilam, penghawa dingin demi menjaga keselesaan dan keselamatan bayi yang diletakkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Yusof dengan nombor metrik 285315. Kedua, cara mengatasi kes pembuangan bayi bagi ibu yang melahirkan adalah dengan menghantar mereka ke pusat pemulihan akhlak, di mana pusat pemulihan akhlak ini memberi perlindungan kepada golongan wanita dan juga remaja yang tersasar. Contoh pusat pemulihan adalah pusat pemulihan Radatul Sakinah. Falsafah yang boleh dikaitkan ialah epistemologi, iaitu menuntut ilmu, di mana setiap insan perlu menuntut ilmu dan mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam ilmu agama supaya tidak tersasar jauh. Langkah ketiga bagi mengatasi kes pembuangan bayi ini adalah dengan ibu bapa mestilah menjadi contoh teladan yang baik dalam mencorak dan mendidik anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah memberi didikan agama yang cukup ataupun sempurna kepada anak-anak seawal mungkin demi memandu mereka ke arah kebaikan. Langkah ini dapat dikaitkan dengan falsafah epistemologi, iaitu menuntut ilmu. Setiap insan perlu menuntut ilmu dan mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam ilmu agama. Ilmu juga mampu untuk menyelesaikan masalah tanpa terburu-buru. Ianya juga dapat melahirkan insan yang bermoral dan dapat memanfaatkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah menuntut ilmu secukupnya untuk mendidik anak-anak mereka tentang ilmu agama supaya tidak terjadinya kes pembuangan bayi ini. Yang keempat adalah persepsi masyarakat mestilah diubah sekiranya hamil anak luar nikah, di mana masyarakat tidak sewajarnya menjatuhkan hukum kepada mereka yang hamil anak luar nikah, tetapi sebaliknya berusaha membantu mereka agar mereka mendapat perlindungan. Langkah kelima adalah dengan pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang penyebaran bahan lucah di media sosial. Sebagai contoh, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berperanan untuk menyekat akaun yang menyebarkan imej ataupun video yang berunsur lucah. Hal ini dapat mengelakkan remaja daripada mudah untuk terpengaruh dengan iklan-iklan ataupun video-video yang berunsur lucah. Yang keenam adalah peranan pihak berkuasa dan juga media massa, di mana pihak berkuasa perlu mengadakan kempen-kempen kesedaran untuk membangkitkan kesedaran remaja terhadap kes pembuangan bayi ini. Seterusnya, peranan media massa juga amat penting dalam membangkitkan dan membuat liputan secara besar-besaran tentang kempen yang dilaksanakan supaya remaja dan juga golongan wanita diberikan pendedahan tentang kesan negatif pada masa akan datang. Pembuangan bayi adalah isu yang sangat serius dan harus ditangani dengan segera. Isu ini adalah global dan merentasi batas agama,
bangsa, warna kulit dan lapisan umur. Sejak kebelakangan ini, peningkatan kes pembuangan bayi meningkat di Malaysia. Dari segi falsafah, pembentukan akhlak dan moral dalam kalangan masyarakat merupakan agenda utama. Walau bagaimanapun, isu ini adalah bertentangan dengan akhlak dan moral seseorang itu. Pembuangan bayi adalah satu jenayah. Ia terjadi akibat kehamilan tidak diingini. Ramai wanita yang mengandung di luar nikah terpaksa membuang bayi mereka terdesak akibat malu dan takut akan akibat yang bakal ditanggung. Antara salah satu cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan isu ini ialah etika. Etika menyiasat moral dan khususnya kepelbagaian pemikiran yang dengannya tingkah laku manusia yang boleh dinilai perhatian khusus adalah dengan makna dan justifikasi kebenaran dan kesalahan tindakan, kebaikan atau keburukan motivasi yang mendorong mereka.